Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Tahal amin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu ya rabbana idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal wa niyyah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, saya Ustaz Muhammad Zakaria bin Zulkifli, salah seorang guru daripada Ma'turus Islam Baitul Saadah Kota Damansara. Jadi insya-Allah hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang tajuk kemerdekaan kita. Kita sekarang ni kan masih lagi dalam kalau budak-budak muda dia kata vibe kemerdekaan. 31 hari bulan 8. Jadi eloklah kita mengenangkan kembali kan pahlawan-pahlawan kita, siapakah mereka, siapakah yang memperjuangkan kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Okey. Jadi insya-Allah taala kita akan menyebut tentang perkara itu insya-Allah. Sebelum kita mulakan majlis kita pada malam ini, sama-samalah kita hadirkan niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Difahami daripada hadis ini bahawa amal soleh yang kita laksanakan itu berhajat kepada niat. Okey. Disebabkan itu Imam Syafi'i apabila melihat hadis ini dia kata rukun antara rukun wuduk itu adalah niat. Kalau kita tengok lagi antara rukun mandi wajib itu ada niat. Niat itu diambil daripada mana? Daripada innamal a'malu binniyat, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana menurut Imam Syafi'i mentafsirkan hadis ini bahawa adalah seorang itu kalau dia nak beramal mesti didatangkan dengan niat. Dan niat itu dia adalah perbuatan hati. Dan ia adalah perbuatan hati. Dan maksud daripada niat ni apa? Maksudnya adalah qasdu syai'i muqtarinan bil fa'il, iaitu kita mengarahkan niat kita kepada suatu perkara beserta dengan perbuatan. Contoh kita kalau kita nak ambil wuduk, Imam Syafi'i kata kalau nak letakkan niat dekat mana niat, kat mana kita kena niat bila kita berwuduk, apabila air yang kita ambil itu cecah kepada basuhan yang wajib daripada muka kita. Jadi di situ kita niat nawaitul wudu' lillahi ta'ala, niat di dalam hati. Itu maksud daripada niat. Begitu juga kita sekarang ini melakukan apa? Perbuatan amalan soleh. Kita menghadiri majlis ilmu kan, dalam masa yang sama kita melakukan perbuatan tersebut dan kita arahkan niat kita untuk kita lakukan perbuatan baik ini. Okey, bukan duduk sajalah. Orang kata kalau duduk saja tak dapat pahala lah, rugi. Jadi kita niat hati saya datang majlis ilmu ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amalan-amalan kebaikan yang lain, contoh tutup aurat. Begitu juga kalau kita nak minum, kalau kita nak makan, kalau kita niat minum dan makan kita itu untuk kita dapat tenaga untuk lakukan ketaatan, dapat pahala daripada perbuatan tersebut. Tetapi ramai daripada kita kan, hatta saya sendiri setiap hari ingatkan hadis ini, kadang-kadang kita terlupa. Subhanallahal azim. Terlupa nak niat. Kadang-kadang kita makan sebab lapar, makan bedal je. Minum apa sebab lapar, sebab dahaga, minum je. Tapi kalau kita hadirkan niat, iaitu kita niat untuk apa? Untuk kita minum ini untuk tekak kita basah, boleh kita berzikir kepada Allah, dapat pahala. Dapat pahala daripada perkara tersebut. Ini daripada apa? Daripada apa kita ambil? Daripada hadis innamal a'malu binniyat. Okey, sekarang kita akan memulakan tajuk yang kita katakan tadi, kemerdekaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Difahami daripada ayat ini bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah kita sebagai orang Islam, hendaklah kita bersatu padu, wa la tafarraqu, dan jangan kita berpecah belah. Ini kita fahami daripada ayat surah Ali Imran ayat 103. Allah Taala perintahkan kita untuk apa? Untuk kita bersatu padu dan jangan sesekali berpecah belah. Dan ini pun bersesuaian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna asyaitana ma'al wahidi
wa huwa min al-ithnain ab'ad. Yang difahami daripada hadis ini bahawa Nabi kita kata, hendaklah kalian, itu kita sebagai orang Islam, hendaklah kalian melazimi ahli sunnah wal jamaah. Yang dimaksud dekat sini al-jamaah maksudnya adalah golongan majoriti umat Islam, golongan yang mengaku dirinya Islam. Ajaran yang dibawa oleh golongan majoriti umat Islam. Jadi Nabi kita suruh buat apa? Untuk lazimi golongan majoriti ini. Kenapa kita kata golongan majoriti? Kerana ada sebahagian daripada golongan minoriti yang dia mengaku dirinya Islam tetapi tidak membawa jalan yang betul. Okay, jadi Nabi kata, alaikum bil jamaah, hendaklah kita bersama dengan golongan ahli sunnah wal jamaah. Yang mana ahli sunnah wal jamaah ini, Al-Hafiz Murtada Zabidi dia kata apa? Dia kata bila disebut ahli sunnah wal jamaah, fal muradu bihi al-asy'ariyah wal maturidiyah. Dia kata apa? Bila kita sebut ahli sunnah wal jamaah, siapakah mereka? Mereka adalah pengikut kepada dua orang imam. Yang pertama adalah Abu Hasan Al-Asy'ari dan yang kedua adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kita bila kita kata kita ikut ahli sunnah wal jamaah, kita ikut dua orang imam ini. Tapi kita kena faham elok-elok, dua orang imam ini dia bukan bawa benda baru, tak. Mereka hanya menyusun kaedah-kaedah dalam kefahaman, dalam keyakinan kita ini untuk kita lebih mudah faham. Okay? Untuk kita tahu mana yang patut kita mulakan dahulu sebelum kita nak belajar benda-benda lain daripada ilmu akidah. Kena faham, contoh kena faham apa? Kena faham perkara yang berkaitan dengan bagaimana nak faham dua kalimah syahadah tu. Sebelum kita belajar tentang apa? Sebelum kita belajar tentang sifat kalam, sebelum kita belajar tentang sifat iradah, kena faham makna dua kalimah syahadah dulu. Okey? Jadi dua orang imam ini dia tak bawa ajaran baru. Dia mengikuti ajaran yang dibawa oleh imam empat mazhab, dan dia juga dia membawa juga ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian bersama dengan jamaah. Di sini bukan maksudnya solat jamaah. Di sini maksudnya adalah al-jamaah, golongan majoriti umat Islam. Yang mana mereka ini antara ciri-cirinya adalah mereka menyebarkan sifat 20, ajarkan sifat 20 kepada orang ramai. Kemudian antara sifat mereka ini adalah mereka melakukan Maulidur Rasul. Kita sikit lagi, akhir bulan insya-Allah kita laksanakan Maulidur Rasul. Yang mana antara ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah adalah mengharuskan untuk kita buat tahlil kepada si mati, untuk kita baca talqin, dan selain daripada itu antara ciri-ciri kita golongan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita pergi mana-mana negara yang ramai orang Islam, kita tanyalah tentang sifat 20, mereka tahu, oh sifat 20 ini apa. Kita pergilah mana-mana negara yang mana majoriti umat Islam di sana kan membawa apa? Membawa ajaran boleh melaksanakan, mengharuskan perbuatan Maulidur Rasul. Ini golongan majoriti. Ya, ada sebagian orang yang mengingkari. Dia kata tak boleh masuk, tak boleh bawa dia kata tak boleh buat Maulidur Rasul. Apa yang Nabi tak pernah buat, dia kata masuk neraka. Golongan ini mestilah kita jauhi. Sebab apa? Dia bukan golongan majoriti. Bukan golongan majoriti orang Islam yang mengaku dirinya Islam. Okey. Jadi Nabi kita suruh apa? Untuk melazimi golongan al-jamaah, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Nabi kata, wa iyyakum wal furqah. Waspadalah kalian terhadap perpecahan, pecah belah. Waspadalah terhadap perkara ini. Fa inna syaitana, kenapa? Kerana syaitan itu dia lagi kuat apabila seseorang itu berada berseorangan. Seseorang kalau dia duduk seorang-seorang, syaitan tu lagi kuat kacau dia, lebih kuat mempengaruhi dia. Sebab tu para ulama kata, kalau kita duduk dalam tandas, jangan duduk lama-lama. Maksimum duduk dalam tandas tu 7 minit paling lama. Jangan lebih daripada itu. Kerana apa? Kerana daripada situlah syaitan mula hantar was-was, mula hantar macam-macam, mula hantar itu ini. Macam-macam penyakit boleh datang daripada orang kekal di dalam tandas. Kenapa? Kerana bila kita berseorangan, syaitan mudah untuk mempengaruhi kita. Begitu juga kalau kita duduk seorang-seorang, tak nak bersatu dengan masyarakat. Kita duduk seorang, kau, aku. Jadi di sini apa akan terjadi? Syaitan mudah untuk mempengaruhinya. Syaitan mudah untuk
hantar was-was kepada orang itu, kata tengok orang ini dia kaya, orang ini tu mula-mula datang apa? Datang hasad. Kemudian datang apa? Datang sangka buruk pula. Ini kerana apa? Kerana menjauhi daripada golongan dia, apa, menjauhi kerana dia duduk berseorangan. Jadi kena hati-hati apabila kita duduk berseorangan, kerana syaitan itu mudah untuk mempengaruhi kita apabila kita berseorangan. Okey. Kemudian Nabi bersabda, wa huwa minal itsnain ab'ad. Adapun kalau kita ini bersama dengan siapa? Bersama dengan seorang lagi, ada teman, ataupun 2 orang, 3 orang, 4 orang, ataupun selain daripada itu, ataupun jamaah besar, kan, ataupun kita duduk dengan apa nama orang kampung, kita duduk bermasyarakat dengan jiran-jiran kita, maka apa akan terjadi? Syaitan itu lebih menjauhi. Maksudnya dia tak dekat dengan orang yang duduk bersama dengan jemaah ramai. Dia jauh. Sebab apa? Sebab orang yang mempunyai banyak jemaah ni, kalau contoh dia dapati kawan dia tu ada masalah, dia akan tolong. Okey, dia akan tolong. Dia tak biarkan, dia kata kau dah kena was-was, dah biarlah sampai kau seorang-seorang, tak. Dia akan tolong, kita akan tolong, kan. Seperti itu daripada apa yang kita fahami daripada hadis Nabi SAW. Difahami daripada ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kita dapati bahawa Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk tidak berpecah belah. Dan Nabi kita SAW mewaspadai kita terhadap perpecahan. Jadi hendaklah kita hidup bermasyarakat, kita orang Islam mesti bersatu padu. Okey. Dan hendaklah kita tahu bahawa tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, bahawa kita ini kan, kita tahu kita duduk dekat negara Islam. Okey. Jadi bila kita dah tahu kita negara majoriti umat Islam, maka apa yang perlu kita laksanakan? Jagalah negara kita ini. Jagalah negara kita. Jangan sampai pemikiran-pemikiran yang penjajah tinggalkan itu meresap terus kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala masih menggunakan kita dengan ajaran Islam. Kalau kita tengok negara-negara lain, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, kita tengok orang-orang yang kita tengoklah negara Andalus. Apabila Andalus ini Sepanyol, kan, kita tengok negara tersebut apabila penjajah masuk, apa yang terjadi kepada negara mereka. Kalau kita tengok pada zaman, kalau kita tengok sejarah pada zaman dahulu, kan, ada banyak padanya masjid. Hatta sekarang kalau kita pergi Sepanyol, kita akan dapati ada lagi masjid-masjid. Ada lagi tinggalan orang Islam. Okey? Sebab apa? Sebab ketika itu orang Islam ramai di sana. Tetapi apabila dimasuki penjajah bawa agama mereka, penjajah mula mempengaruhi mereka, maka jadilah seperti sekarang. Kita tengok, kan, negara itu, kan, kita sangka macam tak ada orang Islam. Sangka macam tak ada orang Islam, macam seakan-akan Islam dekat sana pupus. Subhanallahil azim. Tetapi berbeza dengan negara kita, tuan-tuan. Negara kita banyak penjajah masuk, kan. Inggris, siapa lagi? Perancis, Belanda, siapa lagi masuk? Jepun, komunis. Banyak. Dan selain daripada itu, penjajah tu masuk. Tapi penjajah ini tak berjaya mengubah agama majoriti umat kita, umat Islam ini. Tak mampu ubah agama majoriti negara kita yang tercinta ini. Ini kerana apa? Ini kerana ada orang yang begitu berjuang untuk menjaga agama kita ini. Apabila berlakunya peperangan itu, kan, ulama-ulama kita tak biar. Mereka tak duduk diam sahaja, duduk dekat rumah duduk diam-diam, tak. Bahkan mereka keluar mengajarkan ilmu agama, menyebarkan sifat 20, mengajarkan ilmu fardu ain yang merupakan inti bagi kita orang Islam, mesti kita kena tahu tentangnya. Ni ulama-ulama kita buat. Kita tengok Tuan Janggut ada yang kita tengok pahlawan-pahlawan kita, kan, Tok Janggut meninggal dunia kerana apa? Kerana berjihad. Kita tengok ada selain daripada itu, daripada para ulama, ada sebahagian daripada itu mereka ini dibunuh. Kenapa? Kerana mereka memperjuangkan agama Islam. Dan bila kita tengok tentang perjuangan mereka ini, kan, mereka lah sebenarnya pejuang yang sebenar, yang dia mempertahankan negara kita
daripada dibawa fikiran-fikiran yang salah. Kalau kita tengok penjajah ni tuan-tuan, dia tak bawa negara mereka ini bukan bawa satu agama je. Ada sebahagian tu bawa Christianity, ada sebahagian tu bawa atheist, dan selain daripada itu untuk mengubah agama majoriti negara kita. Tapi mereka tidak berjaya mengubahnya kerana para ulama kita, orang-orang soleh daripada yang tinggal di negara kita ini berjaya menyebarkan menyebarkan ilmu berkenaan dengan sifat 20, menyebarkan tentang fardu ain, yang mana ia merupakan asas bagi kita orang Islam untuk mengetahui tentangnya. Alhamdulillah. Jadi kita sekarang ini kan, kita nak jaga kita punya majoriti sekarang kan. Kita tahu sekarang kita dah merdeka 66 tahun. Tetapi hendaklah kita kekalkan kemerdekaan itu. Dengan cara macam mana? Dengan cara kita sebarkan lagi sifat 20. Kita ajarkan kepada orang ramai mengenai ilmu fardu ain. Jangan kita tinggalkan orang ramai tentang perkara ini. Kalau kita ada jiran, kita ajak, jom kita belajar ilmu fardu ain. Jangan sesekali kita kata dalam diri kita, tuan-tuan, kita kata, alah, ilmu fardu ain kafar dulu dah belajar dah. Tak, jangan kata macam tu. Sebab dalam ilmu fardu ain kita boleh jadi orang yang bertakwa. Okay? Sebab apa? Dalam fardu ain kita boleh belajar bagaimana nak lakukan kewajipan dan bagaimana kita nak meninggalkan perkara yang haram. Okay? Kalau kita tak tahu mana yang wajib, mana yang haram, bagaimana kita nak jadi orang yang bertakwa? Sedangkan syarat untuk jadi orang yang bertakwa itu mesti lakukan kewajipan dan meninggalkan larangan. Dua perkara ini. Dan dua perkara ini kita pelajari di dalam ilmu fardu ain. Di dalam ilmu fardu ain. Okay? Bila kita tahu asas ini kan, bila kita tahu inti inilah yang perlu kita jaga, maka kita buat apa? Kita kekalkan tradisi ulama-ulama kita pada zaman dahulu. Kita tengok ulama-ulama Melayu kita banyak karang kitab, hatta sultan. Saya akan sebut sedikit tentang daripada manuskrip sultan-sultan kita yang pernah tulis tentang apa? Tulis tentang ilmu fardu ain. Nak ajar pada orang ramai. Untuk apa? Untuk kekalkan kita punya agama kita, agama di Malaysia ini adalah agama rasmi, agama Islam. Sebab apa? Sebab agama yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah agama Islam sahaja. Dan agama yang membawa seseorang itu masuk ke dalam syurga adalah Islam sahaja. Itu dia pentingnya kita beragama Islam. Dan agama Islam ini adalah agama yang diterima oleh akal. Akal kita boleh terima kebenarannya. Kalau kita tengok ada sebahagian daripada agama yang kononnya dia mengaku dia bawa agama kan, dia sembah, ada sebahagian tu sembah patung. Patung tu orang yang berakal tidak boleh terima dia menjadi Tuhan. Kenapa? Kerana patung itu pun dibuat, dia pun makhluk tidak layak untuk disembah. Ada sebahagian daripada orang menyembah matahari. Matahari itu makhluk tak layak untuk disembah, kita tak boleh terima akal kita. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah Tuhan yang layak untuk disembah kerana dia bukan makhluk. Dia tidak bertempat, tidak berhajat kepada sesuatu. Dia tidak sama seperti kita. Jadi kita layak, Tuhan yang layak untuk disembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, itu dia. Itu inti yang penting. Jadi para ulama melihat bahawa itulah asas akidah, inilah yang menyatukan kita hati orang Islam. Kalau kita tengok tuan-tuan sejarah kan, sirah Nabi, Nabi tak pernah pun kata ini kita nak cerita tentang bagaimana nak kekalkan bagaimana nak kekalkan majoriti umat Islam, nak kekalkan pegangan kita, pegangan yang betul. Okey, saya nak sebut tentang ni kan. Kalau kita tengok sirah Nabi, Nabi tak pernah pun kata kita ada satu projek mega untuk kita majukan negara kita, kita mesti bersatu padu dalam perkara ini. Tak, Nabi tak kata macam tu untuk permulaan. Nabi tak kata. Nabi kata apa? Nabi kata qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalian akan berjaya. Itu yang Nabi tanamkan perkara ini di dalam hati sahabat-sahabatnya, sehingga kan baginda berjaya mengumpulkan hati orang Islam yang berada di Madinah. Mekah dan Madinah ni bukan dekat, jauh tuan-tuan. Tapi baginda berjaya menyatukan hati orang Islam yang berada di Madinah, yang mana sebahagian daripada orang yang berada di Madinah itu tak pernah pun melihat Nabi.
tak pernah berjumpa lagi dengan Nabi, tapi mereka beriman dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian apabila baginda berhijrah, barulah mereka mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara Nabi satukan hati orang Islam ketika itu. Jadi kalau kita tengok perkara ini tuan-tuan, juga diamalkan oleh seorang sultan. Yang kita tengoklah negara luar dulu, ada seorang sultan namanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini tuan-tuan, kan, dia seorang sultan, kemudian seorang yang berilmu. Dia hafal, dia dah pelajari kitab At-Tanbih. At-Tanbih ini kitab karangan Asy-Syirazi. Kemudian dia hafal syair pula, kan. Nak kata beliau ini betul-betul menjaga ilmu agama ni. Sebelum dia memulakan perjuangan dia menyelamatkan negara kita, menyelamatkan negara Islam. Subhanallahil azim. Kita tengok tuan-tuan, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini, apabila beliau seperti mana kita tahu, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini dia pembebas Palestin. Pembebas Palestin. Maksudnya beliau berjaya untuk apa? Untuk buka Palestin setelah mana dikuasai oleh orang kafir. Bagaimana caranya tuan-tuan? Apakah caranya? Kalau kita tengok sekarang, kita ada duit. Setiap tahun kita bagi duit dekat orang Palestin. Untuk apa? Untuk mereka selamat dekat sana. Tapi kita tidak berjaya untuk mengalahkan orang yang menjajah Palestin itu. Tak berjaya. Tapi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana beliau seorang sultan yang berilmu, beliau berjaya membuka Palestin itu. Bagaimanakah caranya? Kita tengok pada sirah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini, kan, apabila beliau berjaya menguasai negara Mesir, sebelum beliau membuka negara Palestin itu, apabila beliau menguasai negara Mesir, ketika itu apabila beliau baru masuk, orang-orang yang berada di Mesir terkesan dengan Syiah, terkesan dengan fahaman Fatimiyun, golongan yang dinamakan Fatimiyun. Okey, hatta Al-Azhar ketika itu, kalau kita tengok sejarah, kan, orang yang belajar Islam tahulah, hatta ketika itu Universiti Azhar masa tu, kan, terkesan dengan Syiah masa itulah. Lalu bagaimanakah sultan yang mulia ini dia betulkan balik pemikiran orang ketika itu? Dia suruh tukang-tukang azan sebelum masuk waktu subuh untuk membacakan satu risalah. Risalah ini risalah apa? Risalah Aqidah Mursyidah. Aqidah Mursyidah ini dikarang oleh siapa? Dikarang oleh Ibnu Tumat, seorang ulama namanya Ibnu Tumat. Di dalam kitab ini, di dalam risalah ini ditulis di dalamnya mengenai sifat-sifat Allah. Sebab apa? Sebab cara kita nak mengenal Allah adalah dengan mempelajari sifat-sifatnya. Jadi ditulis sifat-sifat Allah. Bagaimana nak beriman kepada Allah dengan cara yang betul. Sehingga kan tuan-tuan, ada seorang ulama namanya Imam Suyuti. Imam Suyuti ini datang setelah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, datang setelah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini, dan beza di antara mereka berdua adalah selama 400 tahun. Okay, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian 400 tahun terlepas itu ada seorang ulama namanya Imam Suyuti. Imam Suyuti dalam kitab Wasail dia kata bahawa adat yang dibawa oleh sultan ini, kan, adat yang dibawa oleh sultan ini masih diteruskan sampai kepada zaman beliau. Maksudnya 400 tahun tukang-tukang azan ketika itu membacakan kitab Aqidah Mursyidah. Aqidah Mursyidah yang membahaskan tentang sifat akidah ahli sunnah wal jamaah, bagaimana kita nak mengenal Allah, bagaimana kita nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ketika itu. Dan apabila orang-orang Islam, kan, yang mula-mulanya terkesan dengan akidah akidah Syiah itu, kemudian didengar akidah yang betul, akidah mereka jadi sejahtera. Kemudian dibantukan pula ketika itu ada seorang ulama lagi namanya Syekh Hibatullah. Dia karang satu akidah, dia karang satu syair. Syair itu berkaitan dengan akidah. Dan akidah itu dinamakan dengan syair yang ditulis itu beliau namakan dengan akidah salahiyah. Kenapa? Kerana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ketika itu dia begitu menekankan ilmu akidah ini. Lalu ulama ini dia tulis syair, kan. Lepas tu dia buat apa? Dia bagi dekat Sultan Salahuddin Al-Ayyubi,
kan. Kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi buat apa? Ambil syair itu dan suruh tukang apa orang-orang yang mengajar di sekolah-sekolah, di masjid-masjid untuk membacakan akidah salahiyah itu. Subhanallahil azim. Itu cara sultan yang soleh, dia menyatukan hati orang-orang Islam ketika itu. Dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ni tuan-tuan, dia bukan saja berjaya menguasai satu negara, tak. Dia berjaya menguasai Jordan, Palestin, Syria, Lebanon, Qatar, Libya, dan selain daripada itu. Bayangkan seorang sultan berjaya kuasai tempat tu. Bagaimanakah caranya? Dengan menyatukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan apabila orang-orang Islam dah bersatu, baru beliau pergi ke Palestin untuk membuka Baitul Maqdis. Subhanallah, itu cara inti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara itu tuan-tuan, seperti mana kita tengok ulama-ulama kita masih kekalkan, ulama-ulama Melayu kita ke, ulama-ulama Arab kita ke, melakukan perkara yang sama. Ajarkan sifat 20, ajarkan ilmu fardu ain. Sebab itu tak boleh tuan-tuan kan, kalau contoh ada satu boleh, jangan sesekali kita tinggalkan ilmu fardu ain ini, jangan. Walaupun kita dah dengar banyak kali, ada sebahagian perkara kadang-kadang kita terlepas pandang. Macam baru-baru ni ada seorang, satu kes, dua kes lah saya sebut, tentang ada orang dia jadi tukang pembaca khutbah kan. Bila dia jadi pembaca khutbah, dia buat apa? Dia tidak ambil wuduk untuk dia berkhutbah. Dia kata tak pernah, bila dia khutbah Jumaat, dia tak pernah ambil wuduk. Sedangkan kalau orang yang belajar fardu ain, dia tahu bahawa kalau seseorang nak khutbah mesti baca, kena ada wuduk kan, kena ada wuduk. Jadi apa jadi dekat jemaah, kena qada baliklah solat kalau dia tahulah orang tu dia tak wuduk. Subhanallahil azim. Kes yang kedua pula, kita tengok ada sebahagian daripada orang yang baru jadi bulan lepas kan, ada satu kisah yang viral tu. Dia kata, ayah saya telah mengahwini 3 orang anak perempuan, tapi ayah saya apabila pergi melakukan umrah, dia kata macam itulah dalam kisah tu. Dia kata ayah saya apabila pergi umrah, bila dia buat tawaf, dia bukan tawaf, dia peluk Kaabah. Dia pusing dekat Kaabah tu. Tak sahlah kalau pusing dekat dengan Kaabah tu. Sebab apa? Dia tawaf ini, dia ada kawasan dia yang perlu kita lakukan. Jadi apa yang terjadi kepada umrahnya itu? Tak sah. Bila umrah tak sah, orang itu masih berstatus muhrim. Bila muhrim, tak boleh mengawinkan anak. Dia kena tahallul dulu baru boleh. Tapi selagi mana orang itu masih muhrim, tidak boleh. Jadi kat sini didapati bahawa 3 orang anaknya yang dia kahwinkan tidak sah taraf. Ini kerana apa? Tak belajar ilmu fardu ain. Subhanallahil azim. Sedangkan perkara ini perkara basic yang kita pelajari daripada ilmu fardu ain. Subhanallahil azim. Satu ketika saya pernah juga mengajar di satu surau ni, saya ajar tentang zakat. Saya tak sebut mazhab lain. Saya tahu dekat Malaysia ni kita ada pakai mazhab lain juga untuk kita bayar zakat. Lebih-lebih lagi zakat yang kita bayar, zakat fitrah tu pakai duit kan. Pakai duit tu mazhab Imam Abu Hanifah. Okay? Satu ketika saya ajar tentang mazhab Syafi'i, macam mana kita nak bayar zakat menggunakan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata kalau kita ada zakat emas kan, kalau kita ada emas zakat ain, mesti kita kena bayar dengan ain. Contoh kita ada zakat emas, dibayar dengan emas. Macam tu. Kita ada simpan emas, mesti kena bayar dengan emas. Macam tu. Dan itu kalau kita tengok mazhab Imam Syafi'i. Tapi masih lagi ramai orang yang tidak tahu tentang perkara ini. Tapi saya tak kata kita tak boleh ikut mazhab lain, boleh. Yang kita ikut dekat Malaysia ni, kita ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Sebab yang mazhab Imam Abu Hanifah kata boleh kita bayar zakat emas menggunakan duit. Subhanallahil azim. Tapi ramai orang yang tidak tahu tentang perkara ini. Sebab tu penting tuan-tuan mempelajari ilmu fardu ain, ilmu yang mana kita setiap daripada kita ini berhajat kepadanya. Subhanallah. Okay, kita tengok pada ulama-ulama kita. Kita kembali pada negara kita lah, negeri Selangor. Kita beruntung di sultan kita sampai sekarang masih mengekalkan masih mengekalkan, menjaga akidah ahli sunnah wal jamaah diajarkan di masjid-masjid, di surau-surau. Okay, kemudian kalau orang yang nak mengajar dekat depan ni, syarat dia kena ada tauliah. Kenapa? Kerana bukan semua orang yang dia dah belajar ilmu agama dia mampu untuk mengajarkan.
Bukan semua orang yang dah belajar kadang-kadang 20 tahun, 30 tahun ilmu agama, dia mampu untuk mengajar, ataupun dia mampu memberi ibarat betul-betul macam mana para ulama ajar. Jadi sebab itu ada sistem tauliah, dibuat exam dulu. Orang ini mampu ajar ataupun tidak, orang ini fahamannya betul ataupun tidak. Itu yang dilakukan oleh sultan kita. Jangan kita mempelekeh benda ni. Kadang-kadang kan orang kata, bukankah Nabi kata balighu anni walau ayah? Kenapa tak bagi orang yang kenapa tak bagi siapa-siapa saja boleh mengajar? Kat sini kena orang ini kita kena fahamkan betul-betul. Kita nak ajar ini kan, kita nak betul bagi betul faham kepada orang awam tentang asas ajaran kita. Adapun kalau kita tak jaga asas ini, boleh jadi ada sebagian orang dia salah faham, dia salah faham tentang ilmu agama, kemudian dia salah ajar. Itu yang bahaya tu tuan-tuan. Sehingga kan pada akhir zaman ni ada sebagian golongan tu, dia buat apa? Dia mempelekeh sifat 20. Dia kata sifat 20 ni Nabi tak pernah ajar. Apa yang Nabi tak pernah buat masuk neraka kalau kita buat, dia kata macam tu. Wal'iyahzubillah. Ada golongan ini, golongan yang dinamakan dengan golongan Wahabiyah. Kemudian dia kata sifat 20 ini adalah sifat yang dibawa oleh golongan Yunani, falsafah. Pun tidak betul. Dia tak belajar dalil kan. Sedangkan para ulama ni mereka buat sifat 20 ini untuk apa? Untuk jadi asas untuk kita kenal Allah. Untuk kita mengenal Allah dengan cara yang betul. Bukan kita buka-buka Quran terus kita nak faham-faham sendiri, tak. Ada asas, ada basic yang dikekalkan oleh para ulama untuk kita, generasi kita ini faham dengan mudah. Kalau kita buka Quran kan, kita dapati ada sifat-sifat Allah, tapi adakah kita faham makna sifat-sifat Allah itu? Jadi diringkaskan, sifat Allah tu ada banyak. Diringkaskan, ada 20 sifat itu yang wajib untuk kita tahu. Diringkaskan dalam perkara itu. Kalau kita tengok sultan kita, Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor yang kelima. Kita sambung setelah azan insya-Allah. Kita beri laluan pada azan.
Okay, kita sambung sikit lagi insya-Allah. Kita kata tadi, kalau kita tengok perjuangan sultan kita, iaitu Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor yang kelima, yang mana beliau ini telah menjadi sultan ketika itu daripada tahun 1898 sehinggalah 1938. Yang mana 1938 itu masih lagi pemerintah masih lagi ada golongan-golongan Inggeris, kan? Jadi beliau dia bukan sahaja sultan, begitu juga beliau seorang yang ilmu agama di sini. Kalau kita tengok beliau ini, kan, beliau ada masjid di Kuala Langat. Ada satu masjid yang beliau buat. Di masjid itu beliau lah jadi tukang khotib, bukan khotib solat Jumaat, solat hari raya saja, tapi khotib solat Jumaat. Ada gambar dia jadi tukang khotib masa tu. Dan beliau juga mengarang kitab, namanya Kitab Pohon Agama. Di dalam kitab itu membahaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita nak beriman kepada Allah dengan cara yang betul. Dia karang dalam kitab itu, kan, kita tengok sedikit daripada petikan daripada kitab itu, Kitab Pohon Agama. Dia kata, qiyamuhu binafsihi, maka bukan ia jirim mengambil lapang, iaitu Allah Taala bukan jirim, dan bukan arad, Allah Taala itu bukan sifat. Ini barang yang berkehendak kepada tempat pendiriannya, maka tiada ia di atas sesuatu, Allah Ta'ala bukan berada dekat atas sesuatu, dan tiada ia di bawah sesuatu, bukan Allah Ta'ala bukan berada di bawah sesuatu, dan tiada ia di kiri sesuatu, dan tiada ia di hadapan sesuatu, dan tiada ia di belakang sesuatu, dan tiada baginya atas, dan tiada baginya bawah, dan tiada baginya kanan, dan tiada baginya kiri, dan tiada baginya hadapan, dan tiada baginya belakang, dan tiada bermasa. Allah Ta'ala tidak berada di masa, dan tiada bertempat, tidak berada di suatu tempat, tidak berada di mana-mana tempat, dan tiada ia disifatkan zatnya dengan kecil atau besar, atau panjang atau pendek, atau bersifat zatnya dengan warna putih atau kuning atau hijau atau barang sebagainya, dan tiada masuk-masukan kepada sesuatu, dan tiada ia mengambil manfaat atau kerana menolak mudarat. Ini yang dikatakan oleh Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Subhanallahal azim. Dan kitab ini, Pohon Agama ini, tuan-tuan, telah diedarkan, diajarkan di sekolah-sekolah dan di masjid-masjid ketika itu. Untuk apa? Untuk kita orang Islam tahu bagaimana nak beriman kepada Allah dan Rasul, bagaimana kita nak mengenal Allah. Sebab Imam Ghazali kata, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tiada sah suatu ibadah melainkan setelah seseorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan cara kita nak mengenal Allah dengan sifat-sifat Allah, bukan dengan cara kita bayang-bayangkan Allah, bukan dengan cara kita mencari-cari Allah itu dekat atas arasy ke atas langit, tidak. Caranya adalah kita mempelajari sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, dan sifat mustahil bagi Allah, dan sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Okay, jadi Imam Ghazali kata nak kenal, nak jadikan amalan kita sah, mesti beriman. Mesti kena belajar sifat 20. Mesti kena tahu sifat-sifat ini. Sifat yang mana dengan kadar ini kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa, tuan-tuan? Tak pelik ada guru saya pernah cerita, kan? Ada seorang orang tua, apabila dia mengajarkan sifat 20, kan, guru saya dia ajar sifat 20 dekat masjid. Satu ketika tu ada seorang tua datang kat dia. Dia tanya, saya daripada kecil, daripada dahulu berkeyakinan bahawa Allah itu cahaya. Oh, salah. Orang ini tidak mengenali Allah. Dia kata Allah Ta'ala itu cahaya. Cahaya maksud apa? Maksudnya cahaya. Subhanallahal azim. Salah keyakinannya. Sedangkan orang yang nak mengenal Allah, dia tahu bahawa Allah itu bukan cahaya. Bahkan Allah yang menciptakan cahaya, Allah tidak sama seperti cahaya. Allah menciptakan kegelapan, Allah Ta'ala tidak sama dengan kegelapan. Allah ciptakan manusia tidak sama dengan manusia. Nak kalau kita tengoklah, ada satu kisah yang berlaku dengan seorang ulama, seorang wali soleh, namanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang mana nama Syekh Abdul Qadir Jilani ni sampai sekarang masih disebut lagi. Beliau ni satu ketika pernah beribadah kepada Allah berseorangan, berzikir kepada Allah. Kemudian satu ketika ada cahaya besar datang kepada dia. Cahaya besar datang kepada dia. Kemudian cahaya tu kata apa? Cahaya tu kata,
wahai hamba-Ku, aku telah halalkan apa yang haram ke atasmu. Aku telah jatuhkan kewajipan-kewajipan ke atas, jatuhkan kewajipan-kewajipan yang diwajibkan ke atasmu. Lalu wali soleh ini, orang wali yang soleh ini, dia tahu ini bukan Allah. Dia mengaku dirinya Tuhan, tapi ini bukan Allah. Kenapa? Kerana Allah itu bukan cahaya. Allah Ta'ala pencipta cahaya, Allah tidak sama dengan cahaya. Jadi dia kata apa? Terus dia kata, khasita ya la'in, celakalah kamu wahai makhluk yang dilaknati. Lalu cahaya tu daripada bercahaya tadi, makin lama makin malam, lalu hilang, tinggal suara je. Lalu rupanya setan dia berubah jadi cahaya tu. Dia kata kepada Abdul Qadir ini, dia kata kepada Syekh Abdul Qadir, dia kata, aku telah laqad ghalabatani, sesungguhnya kamu telah mengalahkan aku dengan ilmu kamu. Sesungguhnya aku telah menyesatkan 70 orang yang beribadah kepada Allah tanpa dia berilmu. Seorang yang melakukan ibadah ini telah disesatkan, 70 orang disesatkan dengan cara yang dilakukan seperti mana yang berlaku dengan Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani dia orang alim, dia orang yang tahu, dia mengenali Allah, dia tahu Allah Ta'ala bukan cahaya, Allah Ta'ala bukan tidak bertempat di satu tempat. Jadi dia tahu bahawa bagaimana nak menolak was-was yang datang daripada setan. Jadi kata macam ni, beginilah cara untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tengok tuan-tuan, sikit lagi kita habiskan dengan seorang ulama yang membantu Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Ketika itu seorang ulama ini yang dia digelar Syekhul Islam. Syekhul Islam ini adalah jawatan yang diberikan kepada mufti. Dulu mana ada nama mufti, tak ada. Tapi ada satu jawatan tu namanya Syekhul Islam. Syekhul Islam ni adalah mufti sekarang lah. Ada seorang ulama namanya apa? Namanya Tunku Mahmud Zuhdi. Tunku Mahmud Zuhdi bin Tunku Abdul Rahman Al-Fatani. Beliau ni datang asalnya daripada negara Fatani. Kemudian beliau berhijrah ke Mekah, kemudian berhijrah ke Indonesia, kemudian beliau berhijrah ke negeri Selangor ini. Beliau lah orang yang membantu Sultan Alauddin Sulaiman Shah untuk menyebarkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Beliau yang tolong. Apabila beliau berjaya untuk menjadi apabila beliau kan dah ajar ilmu akidah, ilmu ahli sunnah wal jamaah, ajaran ilmu fardu ain kepada masyarakat, ketika itu beliau dapati ada bau-bau orang yang ingin memecah belahkan orang Islam, yang mana mereka ini datang daripada jalan penjajah. Penjajah dia tahu kan, kalau bawa Kristian, orang pendeta-pendeta Kristian, orang Islam tak terima. Kalau bawa ajaran etis, dia tahu orang Islam tak terima. Orang Islam tahu bagaimana nak mengenal Allah, bagaimana nak beriman kepada Allah. Jadi dia buat apa? Dia penjajah ni bawa golongan yang yang mengaku dirinya Islam. Dia bawa sama image macam kita, pakai kopiah, pakai serban, pakai jubah. Dibawa entiti ini masuk ke dalam masyarakat Islam untuk rosakkan manusia daripada dalam. Dan ajaran itu tidak lain tidak bukan antaranya adalah ajaran yang dinamakan dengan Wahabiyah. Apabila golongan Wahabi ini, iaitu pengasasnya Muhammad bin Abdul Wahab kan, apabila dia ajaran ini tersebar dekat negeri kita ataupun negara kita Malaysia ini, Tunku Mahmud Zuhdi terus buat satu kitab. Nama kitab tersebut adalah Tazkiyatu Azhar wa Tasfiyatu Afkar. Di dalam kitab ini beliau tulis bagaimana nak membanteras golongan-golongan sesat seperti golongan Wahabi ini. Sebab golongan Wahabi ini tuan-tuan kan, bila kita lakukan wirid, dia kata ini bid'ah, masuk neraka. Bila kita buat mihrab, dia kata mihrab ni kan Nabi tak pernah buat, masuk neraka. Bila kita belajar sifat 20, dia kata sifat 20 ini kenapa khususkan Allah dengan sifat 20 sedangkan Allah banyak sifat yang kita kena tahu. Dia cuba beri keraguan kepada orang. Kalau kita tengok zaman sekarang, dia kata apa? Dia kata kita memperjuangkan sunnah, kita tak nak buat bid'ah. Dia cuba untuk meragu-ragukan. Dia kata kalau kita nak berdoa, kita berdoa direct daripada Allah. Dia cuba untuk memberi was-was kepada kita orang Islam. Kemudian dia kata kalau kita lakukan maulid ini Nabi tak pernah buat, masuk neraka kalau orang buat. Dia cuba untuk meragu-ragukan orang Islam. Kalaulah kita orang Islam, masyarakat Islam ini tak begitu menjaga akidah ahli sunnah wal jamaah, kita mudah goyah.
Kita kata, betul lah dia kata. Oh, ni orang ni ikut sunnah ni, ikut hadis. Betul lah dia orang berlaku. Dia cuba, dia mudah untuk menerima apa yang dikatakan oleh golongan Wahabi ini. Subhanallahal azim. Sedangkan kita tuan-tuan kan, kita dah lakukan Maulidur Rasul, kita dah belajar sifat 20 ni daripada datuk nenek moyang kita beratus-ratus tahun. Mereka jaga Islam dengan cara seperti itu. Tetapi golongan Wahabi ini cuba memecah belahkan orang Islam daripada dalam. Kenapa? Kerana penjajah itu tuan-tuan, dia punya kaedah pecah dan kuasai. Bila dah masyarakat kita pecah, ketika itu mereka kuasai. Itu dia. Itu bahayanya ajaran seperti ajaran Wahabiyah. Dan selain daripada itu, daripada Syiah, Mu'tazilah dan selain daripada itu. Sebab tu tuan-tuan, bila kita belajar sifat 20, kita belajar ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita akan tahu mana yang betul kita nak ikut, bagaimana yang tak betul kita tinggalkan. Kalau kita tengok tuan-tuan pada akhir zaman ni, anak-anak muda sekarang, kita sedih. Berapa orang anak muda yang datang ke masjid? Berapa orang yang datang? Sedangkan yang mengajar di masjid tu ada tauliah. Sedangkan yang mengajar di surau-surau itu sudah buat exam dah dipercayai oleh sultan untuk mengajarkan ilmu akidah, ilmu agama yang lain. Tetapi anak-anak muda lebih gemar untuk tengok TikTok, ceramah-ceramah di TikTok dan selain daripada itu. Kita tak kata semua dalam tu salah, ada sebahagian betul, ada sebahagiannya yang salah, dan kebanyakan yang salah. Kebanyakannya sebab apa? Di media sosial ni dia tidak ada sistem tauliah. Siapa-siapa nak cakap, betul ke salah cakap. Tu dia. Itu bahayanya tuan-tuan. Bila kita ni biarkan anak-anak kita main handphone, bersosial, sampai lupa tentang ajaran Islam yang sebenar. Bagaimana perjuangan-perjuangan ulama Islam dan sultan-sultan kita yang Islam membetulkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tak pelik pada akhir-akhir zaman tengok ada orang mengaku Nabi Muhammad itu adalah Allah, Allah tu Nabi Muhammad. Bagaimanakah boleh seperti ini? Sedangkan dalam masjid-masjid tak boleh kita sebut perkara ni. Tapi ada orang yang mengaku. Kenapa? Kerana dah masuk dah kesan-kesan nak pecah belahkan manusia, nak pecah belahkan Islam daripada dalam. Subhanallahal azim. Kita tengok seorang ulama kan, perjuangan kemerdekaan, Syekh Abdullah Fahim. Kita akhirkan dengan ini. Syekh Abdullah Fahim ni tuan-tuan, dia belajar di Mekah dan duduk di kepala batas. Ketika beliau berada di kepala batas, beliau dapati ada satu golongan gerakan Wahabi ini. Lalu beliau buat apa? Beliau kata kita kena buat perbincangan ulama semelayat. Jadi Syekh Abdullah Fahim ni dia kumpulkan ulama semelayat di sana dan tulis satu resolusi untuk bagaimana nak tolak kefahaman Syiah ini, kefahaman Wahabiyah ini. Lalu dia buat apa? Dia tulis dalam kitab itu untuk jauhi golongan Wahabi. Dan dalam wasiatnya juga dia pernah berkata bahawa kita dekat Malaysia ni kita mengikuti mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari sudut keyakinan yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan kita ikut fiqh mengikuti mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan beliau kata juga kita bertasawuf mengikut cara yang dibawa oleh Imam Ghazali dan juga Imam Junaid Al-Baghdadi. Okey. Kemudian beliau kata dalam wasiatnya, dia kata apa? Dia kata, wahai kaum Melayu, jangan kamu berpecah belah dengan menerima fahaman yang sesat. Itu wasiat dia, wasiat terakhir dia. Jangan kita, kalau macam mana kita nak kenal sesat ke tak sesat, belajar ilmu sifat 20, belajar ilmu fardu ain. Ya betul, kadang-kadang kita suka dengar tadabbur Quran, kita suka dengar hadis, kita suka dengar sirah-sirah, betul. Tapi kita kena tahu ada perkara penting dan ada perkara yang paling penting. Didahulukan perkara yang paling penting sebelum perkara-perkara yang penting. Seperti itu. Itulah cara untuk kita mengekalkan kemerdekaan kita. Kalau kita sayang negara kita, mesti kita bersatu padu, belajar sifat 20, ajarkan ilmu fardu ain, ajar anak-anak kita untuk belajar perkara ini. Jangan kita biarkan anak-anak kita terkesan dengan ajaran-ajaran orang yang tidak bertauliah di luar sana, di Facebook ataupun selain daripada itu, yang cuba untuk bagi penerangan yang salah mengenai Islam. Subhanallahal azim.
Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Sampai sini dulu insya-Allah perkongsian tentang perkara ini, kerana saya ada kuliah lain tempat lain. Jadi saya sampai sini dululah perkongsian pada malam ini. Tidak banyak lagi saya nak sebut, tapi cukuplah sekadar ini mesej yang saya mampu sampaikan. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ahkam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Thahal Amin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi